Assalamualaikum, selamat berpuasa semua. Untuk pelajaran akhlak hari ini, Ustazah akan ajar pelajaran 4 dalam buku Fargos, iaitu adab menziarahi rakan. Kamu tahu tak apa itu rakan? Rakan adalah orang yang dikenali rapat seperti sahabat, teman dan kawan. Awak tahu tak macam mana kita nak tahu dia tu rakan kita? Okey, mari Ustazah bagi tahu. Rakan tu adalah kawan-kawan kita yang berada di sekolah, yang kita berkawan dengan dia. Itu dinamakan rakan. Kalau di rumah pula, kalau kita bermain petang-petang bersama dia, tak kisahlah bermain bola atau bermain teng-teng, itu adalah rakan juga. Okey? Selepas itu, Islam juga menggalakkan kita memilih rakan-rakan yang baik. Kerana rakan-rakan ialah orang yang mampu memberi pengaruh dalam kehidupan seharian. Memberi pengaruh dalam kehidupan seharian itu maksudnya kawan-kawan ni lah yang boleh ajar kita tentang kebaikan. Maksudnya kawan ajar kita membuat benda yang baik, perkara yang baik. Rakan-rakan ni juga boleh mengajar kita tentang pelajaran kat sekolah. Kalau kita tak tahu tentang pelajaran di sekolah, kita boleh tanya rakan yang tahu. Okey, tapi kita tak boleh ikut kawan-kawan yang suka melakukan kejahatan. Contohnya, kawan kita ajak mencuri. Itu tak boleh ya. Mari kita lihat satu hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang rakan. Al-mu'minu lil-mu'minu kal-bunyanu yashuddu ba'duhu ba'dan. Maksudnya, seseorang mukmin dengan mukmin yang lain seumpama binaan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Mukmin tu adalah orang yang beriman. Siapa orang beriman tu? Kita lah. Kita kan beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan sebagainya. Okey, maksud daripada hadis itu, kita ni boleh diumpamakan satu bangunan yang saling memerlukan. Seorang tu tingkap, seorang tu tiang, seorang tu lampu dan sebagainya. Kenapa kita saling memerlukan? Umpama bangunan tu lah. Bangunan tu dia kenapa ada tingkap? Sebab dia nak tutup daripada pandangan orang. Kenapa perlu kipas? Kipas untuk menyejukkan kita di dalam bangunan tu. Kenapa perlu tiang? Untuk mengukuhkan bangunan tu. Faham? Seterusnya kita tengok adab-adab menziarahi rakan. Ada 3 perkara adab menziarahi rakan. Sebelum berziarah, semasa berziarah dan juga selepas berziarah. Apa yang perlu kita lakukan sebelum, semasa dan selepas. Okey, sekarang ni kita tengok dulu sebelum berziarah. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, niat yang baik dan ikhlas. Kita niat memang betul kita nak pergi ziarah rakan kita tu. Ikhlaskan hati tu nak pergi ziarah rakan tu, bukan sebab terpaksa. Yang kedua, masa yang sesuai. Okey, kalau masa yang sesuai ni seeloknya awak telefon dulu kawan awak, tanya, boleh tak saya nak ziarah awak? Awak tanya dia. Sebab kita tak tahu kawan tu ada di rumah ataupun tidak. Masa tu dia nak rehat ke, dia nak makan ke dan sebagainya. Okey, yang ketiga, berpakaian menutup aurat. Lelaki menutup aurat cara lelaki, perempuan menutup aurat cara perempuan. Yang keempat, seeloknya membawa buah tangan. Buah tangan tu bukan hanya buah sahaja tahu yang awak boleh bawa. Tak kisah awak nak bawa kuih ke, nak bawa nasi ke, terpulang kepada awak apa yang awak nak bawa. Lihat pula kepada adab semasa berziarah. Semasa berziarah tu maksudnya masa awak tengah ziarah kawan, ada di dalam rumah rakan tu. Okey? Yang pertama, memberi salam. Sebelum masuk rumah orang, mesti bagi salam.
Yang kedua, masuk sekiranya mendapat keizinan. Kalau rakan tu jemput awak masuk, baru awak masuk. Yang ketiga, menghormati ibu bapa rakan serta seisi rumah. Maksudnya awak kena hormat orang yang berada dalam rumah tu. Tak kisah siapa, ibu bapa dia, kakak dia, abang-abang dia, adik-beradik dia, semua awak kena hormat. Termasuk kalau dia ada orang gaji dia pun awak kena hormat. Yang keempat, menjaga pandangan ketika berada di rumah rakan. Maksud menjaga pandangan ni, awak jangan tengok benda yang tak sepatutnya. Contoh, awak pergi tinjau-tinjau, intai-intai bilik kakak dia. Itu tak boleh. Awak intai-intai bilik ibu dia. Itu tak boleh. Okey, yang kelima, memelihara tingkah laku dan maruah diri. Memelihara tingkah laku maksudnya awak kena jaga perangai awak. Apa yang awak lakukan, itu yang awak kena jaga. Yang keenam, ziarah tidak terlalu lama. Cukuplah hanya sekejap sahaja awak ziarah rakan. Sebab kita tak tahu kawan kita tu nak tidur ke, ahli keluarga dia nak rehat ke. So, jangan terlalu lama dalam menziarahi rakan. Untuk adab selepas berziarah pula, yang pertama, awak perlu bersalam-salaman dengan rakan. Yang kedua, memberi salam sebelum pulang. Okey, datang kita bagi salam, balik pun kita kena bagi salam. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Kenapa kita kena ucapkan terima kasih? Sebab rakan kita dah menghidangkan makanan untuk kita. Rakan kita dah bagi kita datang untuk ziarah rakan kita. Itu sebab kena ucap terima kasih. Seterusnya, kita tengok kepada faedah menjaga adab ketika menziarahi rakan. Yang pertama, mengeratkan silaturahim. Yang kedua, dicontohi rakan-rakan yang lain. Maksudnya, kawan-kawan kita yang lain pun akan ikut apa yang kita buat. Perbuatan yang baik, rakan-rakan kita yang lain akan ikut. Yang ketiga, dipandang mulia. Yang keempat, menimbulkan rasa kasih sayang. Adanya rasa kasih sayang antara kita dengan kawan-kawan kita. Yang kelima, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat tidak beradab ketika menziarahi rakan. Akibatnya adalah perkara buruk yang berlaku sekiranya kita tidak beradab ketika menziarahi rakan. Yang pertama, sentiasa berselisihan faham. Berselisihan faham ni adalah kita bergaduh lah. Kita bergaduh dengan kawan kita. Okey, yang kedua, menyebabkan pergaduhan. Yang ketiga, dipandang hina. Maksudnya orang tak suka dengan kita. Yang keempat, dimurkai Allah. Maksudnya Allah tak suka dengan apa yang kita lakukan. Allah marah dekat kita. Yang kelima, mendatangkan rasa benci. Rasa benci tu dalam diri kita. Maksudnya kita dah bergaduh, orang kawan kita tu benci kita, kita pun benci orang tu, macam tu. Yang keenam, mengganggu ketenteraman. Lihat pula poin yang seterusnya, iaitu perkara-perkara yang perlu dielakkan ketika menziarahi rakan. Maksudnya perkara-perkara ni kita tak boleh lakukan semasa ziarah rakan. Yang pertama, tidak memakai pakaian menutup aurat. Maksudnya kita pergi ke rumah kawan tu, kita tak tutup aurat kita. Contoh, perempuan tak pakai tudung. Kalau contoh untuk lelaki, memakai seluar pendek yang atas lutut. Yang kedua, menziarahi ke rumahnya pada lewat malam. Kita pergi rumah kawan tu tengah malam. Tengah-tengah malam buta, orang-orang nak tidur, awak pergi menziarah. Time tu tak boleh. Yang ketiga, mempunyai niat yang tidak baik.
Maksudnya kita pergi tu niat kita tak baik. Kita nak pergi ambil dia punya mainan yang kita suka tu. Tu tak boleh. Yang keempat, tidak menghormati ibu bapa rakan. Kita kurang hajar dengan ibu bapa rakan. Itu tak boleh. Yang kelima, tidak menjaga tingkah laku semasa di rumah rakan. Maksudnya kita masuk bilik mak dia suka hati, kita buat bersepah dekat rumah kawan tu suka hati. Itu tak boleh ya. Itu kena dielakkan. Itu semua perkara-perkara tu kita kena elakkan untuk kita lakukan semasa menziarahi rakan. Seterusnya kita tengok pula perkara-perkara yang wajar dilakukan ketika menziarahi rakan. Perkara-perkara yang wajar ni adalah perkara-perkara yang boleh kita lakukan semasa menziarahi rakan. Yang pertama, memupuk perasaan kasih sayang dan semangat setia kawan. Yang kedua, berbincang tentang pelajaran bersama rakan. Maksudnya kita ulang kaji pelajaran dengan rakan. Yang ketiga, saling membantu dan bekerjasama. Tak kisahlah awak nak tolong dia apa pun, asalkan perkara yang baik, perkara yang boleh sahaja. Perkara yang tak elok tak boleh kita bantu. Yang keempat, nasihat menasihati ke arah kebaikan sesama rakan. Maksudnya kalau kita tengok kawan kita tu buat tak elok, kita kena nasihat benda yang baik pada dia. Kalau rakan tu tengok kita buat benda tak elok, rakan tu pula yang akan nasihat kebaikan kepada kita. Seterusnya, perkara-perkara yang tidak sopan dilakukan ketika menziarahi rakan. Okey, kita tengok apa dia perkara yang tak sopan tu. Yang pertama, bercakap bohong. Kita tak boleh bercakap bohong dengan rakan-rakan ni. Tak kisahlah dengan rakan ke, dengan ibu bapa dia ke, ibu bapa kita ke, dengan semua orang. Kita tak boleh bercakap bohong. Yang kedua, membuli dan mengaibkan kawan. Maksudnya kita suruhlah, contoh kita suruh dia buatkan kerja rumah kita. Itu dikatakan membuli juga ya. Lepas tu mengaibkan rakan ni macam mana? Kita memburuk-burukkan dia. Kita cerita benda-benda tak elok pasal dia. Itu tak boleh. Yang ketiga, mengumpat tentang rakan. Mengumpat ni menceritakan tentang keburukan rakan. Yang keempat, bermuka masam dan sombong. Kita pergi rumah rakan tu, kita tak boleh muka masam, tak boleh muka sombong. Kita kena senyum je sebab kita pergi rumah orang, bukan rumah kita. Kat rumah kita pun kita tak boleh nak bermasam muka, tak boleh sombong. Kat rumah orang lain, apatah lagi. Yang kelima, ketawa berlebihan. Maksudnya, ketawa tu kuat-kuat. Kita dah tak buat lawak dah. Lepas tu, still lagi gelak kuat-kuat. Sampai tumbuk-tumbuk kawan ke. Itu tak boleh. Dan yang terakhir sekali ialah hikmah beradab ketika menziarahi rakan. Yang pertama, mengikut sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ni adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang kita ikut dan kita lakukan. Yang kedua, mengeratkan silaturahim. Yang ketiga, mendapat keberkatan daripada Allah. Yang keempat, dapat meminta pertolongan daripada rakan dengan mudah. Maksudnya bila kita lakukan semua adab-adab yang baik ni, bila kita dalam kesusahan, kita minta bantuan daripada rakan, rakan mudah nak bantu. Dan yang kelima, dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulannya, kita mestilah beradab jika ingin menziarahi rakan-rakan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu beradab jika kita menziarahi ke rumah saudara mara dan juga jiran-jiran kita yang lain. Hatta di mana-mana juga kita perlu menjaga adab supaya perbuatan kita itu tidak memalukan ahli keluarga kita yang lain.
Dengan kesimpulan itu tadi, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Berjumpa kita lagi pada pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.